qaimun, dalam keadaan dia berdiri. Aliman, bertanya akan orang yang alim. Jalisan, orang alim itu dalam keadaannya duduk. Qala babu man sa'ala wa huwa qaimun aliman jalisan. Masalah bab berkenaan dengan orang yang bertanya wa huwa qaimun, dalam keadaan dia berdiri. Tadi yang tanya itu berdiri. Aliman, tanya itu tanya orang alim. Jalisan, orang alim itu dalam keadaan duduk. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman qala akhbarana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Abi Musa qala jaa rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. Daripada Abi Musa sallallahu alaihi Muhammad qala jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki. Jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, apakah perjuangan fi sabilillah, apakah perjuangan, apakah peperangan fi sabilillah. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, kerana katanya Musa Sayyidina Muhammad di kalangan fa inna ahadana, maka bahwasanya salah seorang kami yuqatilu ghadaban, berperang dalam keadaan marah ataupun berperang kerana marah. Wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang kerana membela negara. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Satu orang laki-laki datang bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Maka soalan yang dilontarkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah, sallallahu alaihi Muhammad, mal qitalu fi sabilillah, apakah peperangan yang disebut dengan fi sabilillah. Katanya Musa alaihi Muhammad, kami ini ada di kalangan kami, kalau berperangnya ialah ghadaban, berperang itu kerana marah. Wa yuqatilu hamiyatan, dan tak kurang juga ada yang berperang itu kerana hamiyah. Hamiyah itu membela negara, perang kerana marah. Perang Musa alaihi Muhammad kerana Musa alaihi Muhammad hamiyah, membela negara. Jadi mana satu Musa alaihi Muhammad, mana satu yang disebut dengan fi sabilillah, mana satu yang disebut dengan fi sabilillah. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'su fa rafa'a ilaihi ra'sahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Fa rafa'a ilaihi ra'sahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jawab tu, Nabi angkat kepala. Qala, kata Abi Musa, wa ma raf'a ilahi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Jadi kata Abu Musa alaihi Muhammad, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kepada orang tersebut illa annahu kana qa'iman, melainkan kerana orang tersebut berdiri. Melainkan kerana orang yang bertanya itu berdiri. Faqala, maka Nabi kita berkata, man qatala, siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, Musa alaihi Muhammad, agar adalah kalimah Allah itu hiyal ulya, dialah yang tinggi, dialah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu yang berperang itu ialah orang yang perang fi sabilillah azza wa jalla. Taib.
Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dalam hadis yang kita baca ni ialah bab berkenaan dengan orang yang tanya tu berdiri, tok guru tu duduk. Boleh ataupun tidak masalah Sayyidina Muhammad, kita yang main tanya tu kita berdiri, tok guru duduk. Baik, jadi harus hukumnya masalah Sayyidina Muhammad, kita tu duduk, tok guru berdiri. Tok guru tu duduk, anak murid tu berdiri. Macam contohnya kita kata masalah Sayyidina Muhammad, macam di sekolah kan. Di sekolah pun ustaz ataupun guru, kalau anak murid nak dia tanya anak murid, kita berdiri. Begitu. Jadi murid tu kalau nak tanya berdiri, apa yang nak tanya, tok guru duduk. Baik, boleh. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, soalan yang ditanya kita tu berdiri, guru tu duduk. Baik, dalam hadis yang kita baca ini masalah Sayyidina Muhammad, laki-laki tu datang jumpa dengan Nabi SAW. Masalah Sayyidina Muhammad datang jumpa dengan Nabi SAW. Masalah Sayyidina Muhammad, jadi dia datang itu bertanya tentang, wahai Rasulullah, apakah peperangan fi sabilillah? Sebab di kalangan mereka ada orang perang tu kerana marah. Jadi kerana marah orang boleh perang. Kerana marah orang boleh mengangkat tentera untuk perang. Baik, kerana marah orang boleh berperang. Satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad tak kurang juga orang yang berperang kerana mempertahankan negara, hamiyah. Jadi adakah masalah Sayyidina Muhammad kalau kita berperang kerana marah itu fisabilillah? Adakah kerana berperang membela negara itu fisabilillah? Taib, Nabi semua tidak, Nabi memberi komentarnya masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau berperang ni kerana marah bukan fisabilillah, membela negara bukan fisabilillah. Yang fisabilillah ialah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang berperang agar kalimah Allah tu mana Islam, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar Islam itu menjadi kalimat yang paling tinggi sekali. Taib, fahuwa fi sabilillah, itulah baru berperang fi sabilillah. Taib. Jadi kalau berperang, soalan Sayyidina Muhammad, bila berperang di sana ada orang yang gugur ataupun mati di medan pertempuran. Jadi orang yang gugur di medan pertempuran itu dipanggil syahid. Syahid ini ada orang yang berperang ni kalau mati tu dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama masalah Sayyidina Muhammad dipanggil syahid dunia dan akhirat. Yang kedua disebut dengan syahid dunia. Yang ketiga ialah syahid akhirat, soalan Sayyidina Muhammad. Yang keempat, syahid akhirat pun tidak, syahid dunia pun tidak. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Baik, kalau syahid dunia dan akhirat, soalan Sayyidina Muhammad, itulah yang Nabi maksudkan dengan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Itu maksudnya. Jadi kalau berperang, masalah Sayyidina Muhammad berperang untuk supaya masalah Sayyidina Muhammad Islam itu menjadi kalimah yang paling tinggi sekali. Taib. Jadi kalau mati di medan pertempuran, di medan, jadi mati tersebut dipanggil mati syahid dunia dan akhirat. Taib. Syahid dunia dan akhirat. Jadi kalau mati syahid dunia dan akhirat, masalah Sayyidina Muhammad, yang diwajibkan kepada orang yang mati tersebut hanyalah dikebumikan. Ia tidak dikapankan, tidak dimandikan, tak disembahyangkan. Tak boleh tak boleh disembahyangkan, tak boleh dimandikan, masalah Sayyidina Muhammad. Taib, tak boleh disembahyangkan, hanya dikebumikan. Ini kalau mati syahid dunia dan akhirat, maknanya dia akan bangkit pada hari esok, dia jadi yang ada padanya itu menjadi saksi bahawa dia telah berperang fi sabilillah. Taib, salat Sayyidina Muhammad. Kalau dia bangkit pada hari akhirat esok, dia mati tu macam mana? Dalam keadaan subhanallah, salat Sayyidina Muhammad berlubang 16 tikaman. Kalau hari ini 16
peluru. 16 bekas peluru. Baik, cuba contohnya tembak dengan M16 misalnya. Tembak dengan M16 ataupun dengan apa jenis senjata, soalan senamat, depan ni dia peluru yang dua hari ni, dia peluru dia peluru tu pusing. Jenis pusing soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tembak ni depan ni macam depan ni kecil ya, tapi belakangnya besar. Kerana peluru tu pusing. Tu dia belakang ni tena habis arah patah belakang ni. Dibangkit dari akhirat esok, subhanallah, dengan belakangnya tuan-tuan penuh dengan darah, dengan berlubang, subhanallah. Begitulah orang yang berperang fisabilillah akan bangun pada hari akhirat esok. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada yang bangun pada akhirat esok, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tangan tak ada putus. Tangan putus, akan bangun dengan tangan putus. Baik, subhanallah. Jadi ada yang perut terburai, perut tuan-tuan akan bangun macam itulah pada hari akhirat esok. Mereka bangun, wahai Tuhan kami, inilah bukti kami memperjuangkan agama-Mu wahai Tuhan. Tengoklah keadaan badan kami. Mereka disaksikan oleh Allah sebagai orang yang mati sebagai syuhada. Jadi kalau semua jenis mati ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mati syahidlah mati yang tidak sakit. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sakit yang dirasai oleh orang yang mati syahid hanyalah seperti gigitan semut sahaja. Jadi kalau macam tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makali tuan-tuan, satu orang mujahidin, taib, yang ditawan misalnya, subhanallah, yang ditawan misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tawan, taib, musuh angkat senjata, bagi tahu tak mana ketua hang, tak mana kumpulan hang, tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Dia tembak tembak berkecai tu, berkecai. Kita kata tu dia kesiannya, tak rasa apa. Yang kita tengok yang hancur tubuhnya, tapi tuan-tuan matinya tidak sikit pun merasa sakit. Jadi itu katakan fi sabilillah, berperang fi sabilillah sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan tuan-tuan, bukan sekadar berperang fisabilillah dalam apa bentuk perjuangan umat Islam di akhir zaman dan hari itu, subhanallah, untuk menegakkan kalimah Allah yang paling tinggi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, contohnya kita kata dalam konteks Indonesia, demokrasi berparlimen misalnya, di Mesir orang masuk pilihan raya, mempertahankan kebenaran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menentang pemerintah yang zalim. Kalau mereka mati syahid. Bagi contoh Syekh Qutb rahimahullahu taala menceritakan oleh Dr. Abdul Aziz Hanafi, gurunya Syekh Najib Muhta'i menceritakan, Syekh Najib cerita berkenaan dengan Syekh Qutb rahimahullahu taala sezaman. Syekh Najib Muhta'i iaitu guru Dr. Aziz Hanafi dan Syekh Qutb sezaman, sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Qutb ni dia dibunuh di tali gantung. Kesalahannya hanyalah mengarang satu kitab Ma'alim fi Tariq, iaitu satu panduan macam mana kita nak berjuang, sallallahu alaihi Muhammad. Dia digantung, tuan-tuan. Kata Syekh Najib rahimahullahu taala, sallallahu alaihi Muhammad, sewaktu digantung Syekh Qutb rahimahullahu taala, terpancar air mani dia. Itu katakan mati syahid. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mati itu mati yang lazat, mati yang indah. Sebab itu tidak ada orang yang mati yang minta untuk balik ke dunia dan mati lagi melainkan para syuhada. Bila mereka masuk syurga, syuhada masuk syurga semuanya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pada ketika itu Tuhan kata, hampa nak minta apa? Kata para syuhada, Tuhan, tak adalah yang paling agung melainkan engkau telah memberi kepada kami keredaan-Mu. Itu paling besar sekali. Taib. Akhirnya datang pula seterusnya. Tuhan tanya pula, hampa nak apa? Sama juga memberi jawapan, sallallahu alaihi wasallam, Tuhan, tak adalah yang paling besar, engkau telah redha pada kami. Itu besar sekali Tuhan. Tuhan tanya lagi, hampa nak apa? Bila Tuhan tanya berkali-kali, maka mereka berkata, Tuhan, kami nak, kalau engkau bertanya kami nak apa, Tuhan, pulangkan kami ke dunia, wahai Tuhan. Kami nak berperang lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan kami nak mati lagi. Sekalipun kami diberi 1000 nyawa, 100 nyawa, kami akan mau balik lagi ke dunia dan berperang lagi. Pasal apa minta? Sebab mati itu mati yang penuh dengan kesedapan dan kelagatan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu syahid dunia, tu syahid akhirat. Kita orang Islam ni
Kita orang Islam ni kena ada niat untuk mati syahid. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Pasal apa? Sebab bahayanya Nabi kata malam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Siapa yang tidak berperang dan tidak pernah niat untuk berperang, taib, dia akan mati mitatan. Mitah tu dia panggil ismul hay'ah, bentuk mati. Dia akan mati bentuk mati jahiliyah. Bahayanya mati luar daripada Islam. Ni orang Islam semua ni. Salah Sayyidina Muhammad mesti ada niat untuk mati fisabilillah. Taib. Kalau kita tak berperang, kita pun tidak pernah berniat untuk berperang. Taib. Nabi kata mita, dia akan mati mitatan jahiliyah. Dia akan mati jahiliyah, iaitu mati luar daripada Islam. Wal a'yadu billah. Taib. Salah Sayyidina Muhammad. Taib, satu. Yang kedua, mati disebut dengan syahid dunia. Syahid dunia ni bela negara. Salah Sayyidina Ahmad, membela negara. Pasal apa perang? Membela negara. Semata-mata membela negara. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau membela negara, salah Sayyidina Muhammad, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau membela negara, salah Sayyidina Muhammad, macam kata-kata tu hak orang yang berperang di Sulu tu membela negara tu, dia panggil syahid dunia. Salah Sayyidina Muhammad, syahid dunia. Syahid dunia ni tuan-tuan, subhanallah, kalau hukum orang yang mati syahid dunia, masalah Sayyidina Muhammad, taib. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina sama juga, tak boleh dimandikan. Tak boleh dimandikan, tak boleh disembahyangkan, taib. Tapi akhirat dia bukan syahid. Hatu yang sahabat salah faham tu. Sahabat salah faham. Sebenarnya orang yang membela negara tu bagus. Negara kita ni bila kita bela, agama kita suruh membela agama, membela negara ni. Salah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Musuh nak masuk negara kita. Musuh nak masuk lagi 2 marhalah 90 km nak masuk. Kita wajib mempertahankan negara. Sayyidina Muhammad wajib mempertahankan negara. Orang perempuan wajib turun daripada rumah tanpa mendapat izin suami untuk membela negara. Tu katakan negara Islam tu punya berharga, punya begitu mulia negara. Baik. Anak-anak wajib turun daripada rumah tanpa mendapat izin daripada mak ayah mempertahankan negara. Salah Sayyidina Muhammad. Musuh bukan masuk lagi, baru nak masuk 90 km nak masuk negara kita. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad itu yang dikatakan itu dikatakan syahid dunia. Baik, salah Sayyidina Muhammad syahid dunia. Syahid dunia ni ada pahala. Ada pahala syahid dunia. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Kalau syahid dunia, taib, orang yang syahid dunia, prajurit, tentera, askar, polis, salah Sayyidina Muhammad, taib, mereka tu tidak dimandikan. Tidak dimandikan, salah Sayyidina Muhammad, tak disembahyangkan, salah Sayyidina Muhammad, cuma di akhirat esok mereka bukan syahid. Akhirat tak syahid. Syahid dunia siapa-siapa? Sebab semata-mata membela negara. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, semua orang tak sama. Ada orang yang berperang tu litakuna kalimatullah yal ulia. Dia turun daripada rumah, musuh nak masuk lagi negara 90 km, turun tu ialah untuk litakuna kalimatullah yal ulia. Syahid dunia akhirat. Tapi kalau turun daripada rumah semata-mata mempertahankan negara, bukan litakuna kalimatullah yal ulia, syahid dunia saja. Akhirat bukan syahid, dunia saja syahid. Taib. Jadi subhanallah, yang ketiga dia panggil syahid akhirat. Jadi sahabat marah kepada ulama yang mengatakan mereka itu syahid dunia. Tu nak kata apa? Nak kata syahid akhirat. Itu bukan syahid akhirat. Syahid akhirat ni dia benda lain pula. Syahid akhirat ni orang mati tenggelam, mati terbakar, mati kemenangan, orang perempuan melahirkan.
mati sakit dalam perut, tu syahid akhirat. Jadi sahabat mangkali tu tak kata ilmu tu tak ada ilmu dia nak lawan. Orang letak tu tinggi dah, prajurit tu, askar tu tinggi dah. Dia pada suruh kata syahid akhirat. Taib. Syahid akhirat masalah lain pula, mati tenggelam, mati terbakar, kemalangan, masalah Sayyidina Muhammad sakit dalam perut, baik umpama melahirkan, itu syahid akhirat. Syahid akhirat masalah Sayyidina, kelebihannya apa? Kelebihannya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Syahid akhirat mereka tidak akan, orang yang mati syahid akhirat masalah Sayyidina Muhammad tidak terkena azab kubur. Taib. Seperti juga orang yang mati pada malam Jumaat dan siang hari Jumaat pun tidak kena azab kubur, sebab mati syahid akhirat. Syahid akhirat masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, kalau macam tu kena bagi ada ilmu. Kena bagi ada ilmu. Kalau usuk mempertahankan negara, jangan semata-mata mempertahankan negara, tapi latakuna kalimatullahi hiyal ulia. Nak bagi Islam tu tinggi. Taib. Subhanallah. Yang keempat, masalah Sayyidina Muhammad, syahid dunia pun tak, syahid akhirat pun tak. Tu mati biasa. Tu mati biasa. Tu mati biasa. Taib. Jadi kita tuan-tuan subhanallah, mintalah kepada Allah, kita tak mau mati biasa. Kita nak mati syahid. Masya-Allah, kita nak mati syahid. Mati syahid ni mati yang paling mulia sekali. Mati yang paling mulia sekali. Orang yang mati syahid dia mati VVIP. Mati paling mulia. Akhirat esok bangkit sebagai VVIP. Di dunia orang biasa saja. Mati syahid, mati orang yang paling mulia di akhirat esok. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tengok orang mati tengah semayang, tu mati syahid akhirat tu. Mati tengah berpuasa, tu syahid akhirat tu. Mati tengah beribadat, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kita ni apa title pun mati, kita nak syuhada. Mati sebagai syuhada. Jadi kita minta Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik, tu doa dia. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Allahumma rzuqna syahadah, wahai Tuhan, rezekikan kami syahadah fi sabilik, di jalanmu. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Jadi kalau kita minta nak mati syahid, sekalipun kita tu tak mati di medan pertempuran, kita tetap kita tetap mendapat pahala mati syahid. Minta nak mati syahid. Sekalipun kita tak mati sebagai syuhada di medan pertempuran, kita tetap mendapat pahala mati syahid. Sebab Nabi kata man yas'alullah asy-syahada, man yas'alullah asy-syahada ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata masalah Sayyidina Muhammad, siapa yang minta mati syahid, Tuhan akan memberi kepadanya pahala mati syahid, wa in mata ala firashi, sekalipun dia mati di atas tempat tidur dia, akan dapat pahala mati syahid. Baik, minta sahaja untuk mati syahid, kita akan dapat pahala orang yang mati syahid, sekalipun kita tak mati syahid di medan pertempuran. Qala babu su'al wal futya 'inda ramil jimar. Bab bertanya dan meminta fatwa ketika melontar jamrah. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Nu'aim. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Salama an Zuhri an Isa bin Talhah an Abdullah bin Amr qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil jamrati wa huwa yas'alu. Faqala rajulun ya Rasulullah nahartu qabla an armiya qabla irmi wala haraj. Qala akharu ya Rasulullah halaqtu qabla an anhara. Qala inhar wala haraja. Fama su'ila an syai'in qudima wala ukhira ila qala if'al wala haraj. Anak-anak kita yang ribat ni tak ada kitab ke? Tak beli kitab lagi.
Ada dah? Tak dapat kitab lagi? Ada kitab di mana? Di kedai kereta. Wajib ada kitab. Ni nak baca lah esok ni. Kena ada kitab. Usaha ada kitab. Usaha tak mahu macam tak ada kitab. Qala al-musalla sayyidina Muhammad. Qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amrin, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrati wa huwa yus'al. Kata Abdullah bin Amr, musalla sayyidina Muhammad, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrah, tempat melontar, wa huwa yus'al, ketika itu Nabi ditanya. Faqala rajulun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nahartu qabla an armiya. Macam mana Rasulullah? Saya menyembelih binatang sebelum saya melontar. Nabi kata, irmi, melontarlah, wala haraj, tak apa. Qala akhar, kata orang lain pula, ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhara. Ya Rasulullah, saya bercukur sebelum saya menyembelih binatang. Macam mana boleh Rasulullah? Nabi kata, inhar wala haraj, sembelihlah, tak ada masalah apa, wala haraj. Fama su'ila an syai'in, dan tak ditanya an syai'in, berkenaan sesuatu, quddima, yang didahulukan, wala ukhira, dan tidak didahulukan, dan tak diakhirkan, illa qala, melainkan Nabi kata, if'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Buatlah, tak apa. Buatlah, tak apa. Jadi soalannya, Nabi itu ditanya suatu Nabi kita di tempat melontar. Tempat melontar jumrah ni, masalah Sayyidina Muhammad, itu pada mana kita tunaikan fardu haji, melontar di 3 jumrah itu, mana kita tu dia sebutkan dengan melontar. Dia sebutkan dengan melontar. Taib. Waktu dia sebut dengan melontar itu, masalah Sayyidina, orang tanya, Nabi kita jawab. Tanya jawab. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang alim macam itulah. Dia tak boleh ada masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Tak boleh untuk mengatakan, minta maaf, saya ni tak boleh jawab lah ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi apa sahaja yang ditanya, jadi memberi jawapan pada ketika ditanya. Taib. Seperti mana juga masalah Sayyidina Muhammad, seperti mana juga orang yang nak masuk Islam. Bila orang nak masuk Islam, kita tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa pun, kita mengislamkan dia dulu. Baik, bagi contohnya masalah Sayyidina Muhammad, kita tu tengah duk mandi dalam bilik air, masalah Sayyidina Muhammad, ataupun nak mandi pakai tola. Ketika tu anak mahbab, ayah, ada Cina mana mai tak tahu. Pergi tanya dia nak apa? You nak apa? Nak masuk Islam. Ayah tu, taib, wajib segera tu pada rumah dengan kain tola tu lah, suar tangan. Pasal apa? Takut orang tu tidak sempat untuk mengucap 2 kalimah syahadat, dia mati. Jadi kita lah yang menanggung dosa. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi jangan protokol lagi. Oh, nak masuk Islam ke? Sat pakcik mandi sana. Pakcik nak pakai baju elok sikit, dengan jubah lah, dengan kepiah lah. Oh, maknanya ketika mana? Apa kadang kita sekalipun Islamkan dia. Dan begitulah yang katakan orang alim. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang tanya soalan, taib, tanpa mengira tempat, jawab semua soalan. Maka demikian juga kita yang ada permasalahan, tak kira tak mana pun, taib, tak kira tak mana pun, Tok Guru tengah duduk jalan berhenti, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz sikit tak? InsyaAllah boleh. Jadi mana ilmu ni di mana saja, dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, saya tengok guru kami, subhanallah, di mana sahaja ditanya mereka akan menjawab. Subhanallah. Jadi itulah yang dikatakan Nabi kita mengajak kita bertanya di mana tempat pun kita jumpa Tok Guru. Baik. Jadi kita tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tengok Tok Guru baru turun daripada kereta, kita ada masalah. Saiki kalau tanya saat gini pakat duk beratok panjang. Jadi kita pun ni tunggu kereta Tok Guru sampai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan bertanya Ustaz. Apa dia? Tak tahu. Begitulah. Jadi maknanya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tapi kalau tuan-tuan tanya saya waktu tu, jadi makna panjang lah, nak mula balik lambat lah sikit. Pasal nak kena jawab soalan dia dulu.
Taib. Jadi mana wala bagaimanapun kesimpulannya, tak mana ditanya tentu akan diberi jawapan kalau kita boleh beri jawapan. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Babu qaulillahi ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan sebut tidak diberikan kamu minal ilmi, tak diberikan kamu semua akan ilmu melainkan sedikit. Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tu kata Allah kalau mendapat ilmu tu semua sikit ya. Pasal sebabnya ilmu Tuhan tu luas. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qais bin Hafsin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana A'mash Sulaiman an Ibrahim an Alqamata an Abdullah qala baina ana amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu famarra binafar minal yahudi faqala ba'duhum li ba'din saluhu 'anir ruhi wa qala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu faqala ba'duhum la nas'alannahu faqama rajulun minhum faqala ya Abul Qasim marruhu fasakata faqultu innahu yuha ilahi faqumtu falamman jala anhu faqala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila qala al-A'mash hakadha fi qira'atina qala an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kata Abdullah baina ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam baina ana amshi ketika mana saya amshi sedang berjalan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinah. Jadi subhanallah kata Abdullah Musa'ala Sayyidina Muhammad ketika mana subhanallah Musa'ala Sayyidina Muhammad dia sedang berjalan bersama-sama dengan Nabi SAW fi khirabil Madinah. Jadi kalau kita boleh faham macam ni, jadi dalam satu pekan ada bangunan yang runtuh dia panggil khirab, bangunan yang runtuh dia panggil khirabil Madinah. Jadi bila tengah duduk jalan di tempat yang ada runtuhan bangunan di Madinah, sallallahu alaihi Muhammad wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu. Nabi pada ketika itu sedang bersandar ala asibin ma'ahu. Taib. Nabi sedang yatawakka'u sedang bersandar di satu pelepah kurma. Nabi sedang bersandar, Nabi sedang bertongkat dengan satu pelepah kurma. Sallallahu alaihi Muhammad. Famarra binafarin minal yahudi. Ketika itu sallallahu alaihi Muhammad lalulah satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi. Nafar, satu kumpulan daripada orang-orang Yahudi. Faqala ba'dhum li ba'dhin. Jadi Nabi itu subhanallah tengah duduk bersandar di satu pelepah kurma. Lalulah satu kumpulan orang Yahudi. Faqala ba'dhum li ba'dhin, maka berkata sebahagian sallallahu alaihi Muhammad sebahagian mereka kepada sebahagian mereka sallallahu alaihi Muhammad saluhu 'anir ruhi tanya dia tentang roh, tanya dia tentang roh. Taib. Ruh, tanya dia tentang roh. Taib. Jadi roh ni kalau kita faham bahasanya, jadi roh tu terjemahnya nyawa. Tanya dia tentang nyawa. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian daripada orang Yahudi itu sallallahu alaihi wasallam, la tas'aluhu, jangan tanya dia. Hampa jangan tanya dia. La tas'aluhu. Jadi kalau kita bahasa orang Kedah ni, kalau hang tu seorang, hampa tu ramai, betul ya? Kalau hang tu seorang, hampa tu ramai. Jadi kita tengok budak-budak tu. Jadi kita ni subhanallah sallallahu alaihi Muhammad.
Jadi Tuhan Al-Quran, Tuhan banyak menyatakan tentang, menyebut dia dengan bahasa kami. Inna ja'alnakum qabaila. Jadi Tuhan sebut kami jadikan kamu. Jadi kami Tuhan sebut kami. Contohnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami. Tuhan sebut dalam Quran kami, sedangkan Tuhan esa, tapi Tuhan sebut kami pasal apa? Kami itu ialah untuk mentazim, untuk menghebatkan diri, untuk mengagungkan diri, untuk mentazimkan diri. Itu makna kami. Baik. Saya tengok subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang cakap kami ni budak-budak. Budak-budak cakap kami banyak. Dia seorang dia kata kami. Kami kan, ayah kami kan tak bagi kan kami kawan orang perempuan kan. Jadi kami tu, bahasa budak tu kami. Kami ni ialah untuk megah. Kami beli kereta baru. Kami. Jadi kami ada anak patung baru. Ini kami tu li ta'zim. Tuhan menyatakan masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan menzahirkan subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Ciri-ciri dia di permulaan kehidupan manusia. Tuhan menunjuk ciri-ciri ketuhanannya pada permulaan kehidupan manusia. Budak mana pun, kebanyakan semua budak-budak kami. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita sama juga. Baik. Jadi kalau kita nak muliakan orang, baik, orang Arab kaedah nak muliakan orang masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita cakap anta tu kamu seorang. Tapi kalau orang yang kita muliakan tu ialah guru kita, kita kata antum, walaupun dia seorang. Antum datang, antum main dengan apa hari ini? Antum tu anta. Itu cara muliakan orang Arab. Jadi saya tengok subhanallah orang Kedah ni ada ciri-ciri yang sama dengan orang Arab memuliakan, bahasa Arab memuliakan orang. Baik. Kalau hang seorang, hampa bukan hampa. Jadi kesimpulannya hampa lah. Cepat tu hampa. Hampa tu bukan hampa tak ada apa. Hampa tu maknanya muliakan orang ramai. Jadi kalau tengok di sini la tas'aluhu, kalau terjemah Kedah, hampa jangan tanya dia. Tu main dengan wawul jam'i tu, hampa jangan tanya dia. Baik. La yaji'u fihi bi syai'in takranahu. Jadi agar dia tidak datangkan sesuatu dengan jawapan yang dia jawab tu takrahunahu, hampa tak mau dengar jawapan tu. Gitu. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Pernah berlaku subhanallah. Satu orang alim datang ke Malih Raja. Bila main Malih Raja, kita kata tuan-tuan, raja-raja ni bila Malih Raja ni ayatnya semua special, hidangannya semua special. Jadi satu orang alim dijemput ke Malih Raja, soalan Sayyidina Muhammad. Bila main ke Malih Raja, taib, ada soalan yang diraja nak tanya orang alim tu subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, orang alim tu bila depan raja, sebelum saya memberi jawapan, Allah takkan tak ada ayat kot. Jadi akhirnya orang ambil ayat di raja, subhanallah, bukan macam ayat kita. Taib, di ayat di raja. Jadi bila letak ayat tu, satu soalan Sayyidina Muhammad, dia pun minum. Dia minum bismillahirrahmanirrahim. Tu saya minum tu secara sunnah tu. Dia minum go. Baik. Raja kata tu dia minum batara tu. Tapi raja senggap saja. Tapi tu menteri yang berdamping dengan raja tu, itu dia alim minum macam tu. Lepas tu si menteri raja tu bisik pada raja, tuanku, alim apa macam ni? Raja kata, jangan kata apa, dia alim, jangan. Tak boleh tuanku, tak boleh. Nak kena tanya juga, pasal apa tak ikut sunnah, alim apa?
Baik. Kata raja, jangan. Nak tanya juga tuanku. Nak tanya wahai Tok Guru. Ya. Sunnahnya soal Sayyidina Muhammad, sunnahnya Nabi SAW seteguk senapas. Raja kata jangan. Jangan, sekali kita yang masalah. Nak tanya juga. Nabi makan soal minum seteguk senapas. Pasal apa Tok Guru makan minum air segelas tu sekali napas ya. Nabi minum seteguk senapas, Tok Guru minum segelas napas. Apa Tok Guru kata? Kalau macam tu kena main 2 gelas lagi. Baru 2 napas. Itulah raja kata, jangan lu tanya, itulah. Kena bagi lagi 2 kat dia. Itu maknanya jangan tanya sesuatu. Tanya satu lagi. Kalau tanya, jawapan hampa terima, hampa tak sanggup dengar. Ni kata sini ni. La tas'alunahu halla yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Baik. Faqala ba'dhum lanas'alannahu. Kata sebagian mereka, lanas'alannahu. Kami nak tanya juga. Lanas'alannahu. Kami nak tanya juga. Dia main dengan nun, tahu nun tu. Lanas'alanna, nun belakang nun syadah tu. Tu yang Ustaz suruh ada kitab tu. Esok nak tanya mengaji ni. Dia kalau kamu duk tulis tu benar dalam kitab, tak esok nak tanya apa. Baik. Jadi nun tu kami pasti nak tanya juga. Taukid kami nak tanya juga. Kalau orang Melayu tak kau tu ya. Orang Melayu tetap menggunakan perkataan yang sama. Kami nak tanya. Kami nak tanya juga. Tekan sikit, tanya juga. Tak usah nak tanya. Tekan lagi. Teratur ya. Orang Arab tak, ditambah dengan huruf. Lanas'alannahu. Kami nak tanya juga dia. Baik, begitu. Dia panggil harfu taukid, dia panggil nun taukid. Salah Sayyidina Muhammad. Qala faqama rajulun minhum. Maka berdirilah satu orang laki-laki di kalangan mereka. Cuba tengok bahasa Arab. Rajulun. Kalau taib. Maknanya faqama rajulun minhum. Jadi bukan kalau faqama rajulu maka fokus satu orang bangun. Rajulun ni tak tahu. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki. Faqala ya Abul Qasim. Nabi dipanggil dengan ada mayat lah. Ada kematian lah. Taib. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Jadi kita berhenti, kita ada kematian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Petang ni di Masjid Akaplu Ulama tak ada kuliah. Kuliah ditangguhkan. Dan pagi esok kuliah subuh di Masjid Pumpung Kitab Hikam Abi Madian.